wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib bulanan kita di Surau An-Nur Fasa 2 Seremban Selatan ini, tuan-tuan. Jadi seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan sudah tahu bahawa tujuan kuliah ini adalah untuk kita meningkatkan iman kita, insya-Allah. Sebab iman ini, tuan-tuan, sangat penting, sangat-sangat penting. Sekiranya kita nak melakukan perubahan-perubahan, maka imanlah yang menjadi asas dia, tuan-tuan. Saya seringkali mengingatkan diri saya dan tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul yang terakhir, maka fokus selama 13 tahun di Makkah, fokus baginda adalah iman. Apabila kekuatan akidah atau iman para sahabat baginda telah terbina, maka sahabat-sahabat baginda sanggup untuk melakukan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh atau segala larangannya. Ya, sebab itu, tuan-tuan, apabila kita berhadapan dengan isu-isu keruntuhan akhlak dalam masyarakat kita, maka yang perlu kita troubleshoot ialah akidah. Ya, bila saya sebut akidah ini, tuan-tuan, ya, secara mudahnya ialah ia juga melibatkan keyakinan. Ya, apakah kita ini yakin kepada ajaran agama Islam? Apakah kita yakin kepada hari kebangkitan semula, contohnya? Dan bagaimana kita nak meningkatkan keyakinan kita kepada kebenaran akidah Islam itu, tuan-tuan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dalam Quran, tuan-tuan, seperti ayat nombor 13 surah Fusilat, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kepada mereka bahawa ia, yakni Quran, adalah benar. Tidak akan cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia, yakni Allah, menjadi saksi kepada segala sesuatu. Tuan-tuan, ya, saya senantiasa saja mengulang-ulang ayat ini, tuan-tuan. Ya, sebab Al-Quran juga perlu diulang-ulang membaca, tuan-tuan. Dah berapa tahun umur kita, tuan-tuan, ya? Sudah umpamanya 60 tahun lah kalau saya, tuan-tuan, 60 lebih lah. Maka kita senantiasa saja membaca Quran, ya, sama ada membaca mushaf dia atau kita membaca ayat-ayat Quran dalam solat kita, tuan-tuan, ya. Jadi Al-Quran itu perlu diulang-ulang, tuan-tuan, untuk peringatan kepada kita semua. Jadi, tuan-tuan, dalam ayat itu Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran, ya. Dan bukti-bukti kebenaran Al-Quran ini, tuan-tuan, akan sentiasa saja dapat dilihat oleh manusia berdasarkan kepada kemampuan akal manusia. Pada zaman lampau barangkali, ya, pengetahuan manusia pada masa itu tak berapa banyak, ya, pengetahuan berkaitan dengan alam, berkaitan dengan universe. Tetapi sekarang ni, tuan-tuan, ilmu pengetahuan manusia makin bertambah. Jadi kalau dulu, contohnya, orang zaman dulu menganggap bahawa matahari itu berpusing mengelilingi bumi.
Sekarang tidak lagi tuan-tuan, orang sudah tahu bahawa yang berpusing ialah bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Dan dalam ayat Quran, dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pun menyebut bahawa matahari itu berpusing mengelilingi bumi. Contohnya tuan-tuan, ayat itu berbunyi wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Dalam ayat tersebut tidak pun disebut oleh Allah bahawa matahari beredar mengelilingi bumi. Cuma Allah Ta'ala menyebutkan bahawa matahari beredar mengikut edaran, garis edarannya atau mengikut orbitnya. Sekarang dengan menggunakan teknologi moden, tuan-tuan dan puan-puan, ahli sains zaman sekarang dia mengetahui bahawa sebenarnya matahari berpusing mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Benarlah kata Allah, seperti mana yang disebutkan dalam surah Yasin, tuan-tuan. Jadi pada minggu lepas, tuan-tuan, atau pada kuliah lepas, saya telah menjelaskan kepada tuan-tuan bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, contohnya dalam surah As-Sajdah ayat 64, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, hingga akhir ayat tersebut. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi, dan apa yang ada di antaranya dalam masa 6 ayam, 6 hari dalam konteks secara literalnya, tuan-tuan. Dan saya telah menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kajian-kajian yang dibuat oleh ahli kosmologi menunjukkan bahawa alam semesta ini terbentuk dalam 6 fasa. 6 fasa. Dan perkataan yaum dalam bahasa Arab juga bermakna fasa atau era, tuan-tuan. Jadi kita telah lebih memahami dengan penemuan-penemuan yang telah ditemui oleh ahli sains. Bagaimana pula tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Apa maksud wa ma bainahuma, tuan-tuan? Saya pasti apabila kita membaca Quran, kita duk terfikir. Apabila kita melihat maksudnya, tuan-tuan, kita duk terfikir, apa makna hazan? Apa maknanya, tuan-tuan? Jadi Quran ini, tuan-tuan, apabila kita baca, kita akan menjadi orang yang berfikir, tuan-tuan. Dengan syarat kita tengok maksudnya lah, tuan-tuan. Baik, malam ni, tuan-tuan, kita membuat penjelasan seterusnya apa makna ma bainas samawati wal ard wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi. Ingat semula, tuan-tuan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya selama 6 yaum atau 6 ayam, tuan-tuan. Kita tengok. Kita tengok jadi, tuan-tuan, ayat tersebut bermakna apa saja yang berada dalam alam ini. Sebab Allah Ta'ala sebut samawati wal ard wa ma bainahuma, bermakna keseluruhan alam semesta ini, tuan-tuan. Jadi kita tengok nanti apa maksud keseluruhan, kita tengok lebih lanjut. Samawati wal arda wa ma bainahuma, langit ataupun samawat, langit yang banyak, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma. Baik, mengikut kajian yang dibuat oleh ahli kosmologi dengan menggunakan cerapan WMAP, mereka mengatakan bahawa alam semesta ni dia macam ni bentuknya, keseluruhan alam semesta ni macam ni, tuan-tuan. Dan apa yang ada di seluruh
alam semesta ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran terjadi dalam masa 6 yaum atau 6 ayam. Tuan-tuan dah faham tu kan, insya-Allah. So apa yang ada dalam malam ni tuan-tuan ya? Langit, bumi, bintang, ya, bulan, bumi, air, udara, bulan, bintang, manusia, haiwan, batu-batu, meteor, ya, jirim putih, jirim hitam, dan segala-gala yang ada dalam alam semesta ini terbentuk dalam masa 6 yaum atau 6 ayam. Apa maksudnya tuan-tuan? Barangkali kita pun tertanya-tanya, apakah contohnya tuan-tuan, pokok yang kita tanam itu dijadikan dalam masa 6 bulan, 6 hari? Apakah ayam yang ada di reban kita itu terbentuk dalam masa 6 hari? Apakah burung yang terbang di angkasa itu dicipta dalam masa 6 hari? Apakah air yang ada, air hujan itu dicipta dalam masa 6 hari? Apakah udara yang ada ya di keliling kita itu dicipta 6 hari? Apakah bulan dicipta dalam masa 6 hari? Apakah planet-planet dicipta dalam masa 6 hari? Ini menjadi persoalan-persoalan yang bermain dalam minda orang yang berfikir, tuan-tuan. Baik. Perkara yang asal yang kita perlu tahu bahawa semua jirim yang dikacikan jirim, tuan-tuan, ini semuanya dibina daripada atom. Saya percaya tuan-tuan memang tahu apa itu atom. Ya, paling basic semua orang tahu atom. Selain kalau dia pergi sekolah, dia akan tahu apa itu atom. Hatta kalau sekolah rendah pun disebutkan atom. Jadi semua jirim memang dibina daripada atom, tuan-tuan. Yang paling halus sekali ialah atom. Tetapi tuan-tuan, lama kelamaan tuan-tuan, saintis juga menemui ada lebih kecil daripada atom. Wa ma ashgharu minha, disebutkan dalam Quran, tuan-tuan ya. Secara umumnya manusia daripada zaman Greek sampailah zaman Islam, sampailah beberapa ratus tahun ya tuan-tuan ya, selepas zaman Islam, orang memang menganggap yang paling halus ialah atom. Tetapi kemudian tuan-tuan, saintis menemui sesuatu yang lebih kecil daripada atom, yang mana Allah Ta'ala sebut atau yang lebih kecil daripada atom. Sebab orang pada masa itu tidak tahu yang lebih kecil daripada atom. Jadi Allah Ta'ala sebut apa yang lebih kecil daripada atom, tuan-tuan. Baik. Jadi semua benda dibina daripada atom, tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan oleh ahli fizik ya, Richard Feynman yang mana mengatakan bahawa everything is made of atom. Semua benda, semua jirim dibuat daripada atom. Ini orangnya, tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan tengok yang saya petakan ini. Tengok yang saya petakan ini. Ini Universe 101, tuan-tuan. Ya, saya yang bahagian merah tu saya copy and paste di sini, tuan-tuan. Dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Karbon dan hidrogen tidak terbentuk semasa Big Bang, tetapi kemudiannya dalam bintang-bintang. Maknanya tuan-tuan, karbon dan kemudian hidrogen terbentuk dalam bintang. Semua karbon dan oksigen yang terdapat dalam benda-benda hidup terbentuk melalui lakuran nuklear. Maknanya dipanggil nucleosynthesis. Pembentukan atom-atom, tuan-tuan dalam bintang-bintang. Bintang-bintang yang terawal sangat besar dan tidak lama. Mereka menelan hidrogen, helium dan lithium dan menghasilkan elemen yang lebih berat. Apabila bintang-bintang ini mati dan elemen-elemen untuk kehidupan tersebar ke seluruh alam semesta, bintang baru dan planet baru menghasilkan unsur baru. Ini membolehkan kehidupan bermula. Okey, tak apa tuan-tuan, ini panjang sangat penjelasan, saya nak jelaskan lebih mudah. Tuan-tuan, yang mula-mula terbentuk dalam alam semesta ini namanya proton. Mengikut teori yang dikemukakan oleh saintis, proton. Tuan-tuan proton tersebut tidak mempunyai elektron. Jadi proton sajalah, sebab suhunya sangat tinggi. Jadi sehingga elektron tidak dapat berpaut pada proton. Jadi yang wujud pada masa itu ialah proton saja.
Maknanya proton itu menjadi asas kepada pembinaan atom-atom yang tuan-tuan dan puan tahu, yang disebutkan di dalam, yang disenaraikan di dalam jadual perkalaan. Nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan. Semuanya itu terbentuk selama 6 hari semasa terbentuknya alam semesta. 6 hari atau 6 fasa ataupun 6 era dalam proses pembentukan alam semesta. Dan mengikut teori yang diketengahkan oleh saintis, tuan-tuan, ini ya, mengatakan sebelum terbentuknya atom, sebelum jadinya atom ni, tuan-tuan, awal-awal lagi masa nak dijadikan alam semesta, tuan-tuan jangan lupa ya, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengkaji. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa bada'a khalq. Kamu mengembarulah di atas muka bumi dan lihatlah bagaimana Allah memulakan penciptaan. Dan tuan-tuan, malam ni saya terangkan pada tuan-tuan bagaimana alam semesta ini terbentuk mengikut kefahaman ya, ilmu yang terkini. Jadi tuan-tuan, sebelum terbentuknya alam ni tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. It's nothing there. Ya. Jadi saintis mengatakan tiba-tiba muncul 4 daya. Saintis mengatakan bahawa muncul 4 daya. Yang pertama daya graviti. Yang kedua elektromagnet. Graviti tuan-tuan tahu kan ya, semua tahu. Elektromagnetik ya. Nah, ini. Kemudian daya kuat dan daya lemah. Ini 4 daya. Dan daya ini tuan-tuan berinteraksi antara satu sama lain ya. Dan kemudian apabila dia sudah berinteraksi, tuan-tuan, apa yang terjadi, tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan tengok ni. These are only some of the most abstract and difficult concepts there are. So here's a mind bender. What came before the Big Bang? The philosophers in ancient times used to say, how could something arise from nothing? And what's amazing to me is that the laws of physics allow that to happen. And it means that our whole universe, everything we see, everything that matters to us today, could have arisen out of precisely nothing. Could have arisen out of precisely nothing. Could have arisen out of precisely nothing. It's one of the biggest hurdles to understanding the Big Bang. First, you have to buy into the premise that something was created out of nothing. It's impossible to describe the moment of creation in human language. All we know is that from what may have been nothing, we go to a state of almost infinite density and infinite temperature and infinite violence. Understanding how nothing turned into something may be the greatest mystery of our universe. But if you understand that, you start to understand the Big Bang, when time and space began. Baik, tuan-tuan. Sejuk. Tak boleh sejuk lah. Bagi saya air. Sejuk, tuan-tuan. Sekejap. Nasib. Ini kadang-kadang batuk macam ni. Tapi saya kena terangkan kepada jemaah, tuan-tuan, ini bukan masalah COVID. Kena beritahu tuan-tuan. Batuk. Terima kasih. Jadi tuan-tuan, mengikut tadi tu saintis tu, tuan-tuan, yang pernah dapat Nobel Prize, dia mengatakan bahawa hukum fizik sebenarnya membenarkan, atau mengikut hukum fizik, sesuatu boleh wujud daripada sesuatu yang tidak wujud. Sesuatu yang wujud ni boleh jadi daripada sesuatu yang tidak wujud. Al-mawjud ya'ti min ghairil mawjud. Benda yang wujud boleh datang daripada sesuatu yang tidak wujud. Pelik tak, tuan-tuan? Tak pelik. Bagi kita tak pelik. Sebab apa? Tuan-tuan kita menyebut
sifat Allah. 99 sifat Allah, antara 99 Allah itu ialah Al-Badi'. Badi'us samawati wal ard. Dia memulakan langit dan bumi. Badi' ni daripada bada'ah kan muncul kata bida'ah. Sekarang orang bergolak pasal bida'ah ke tidak, bida'ah ke tidak, bida'ah ke tidak, tuan-tuan. Jadi bida'ah ni sesuatu yang tidak wujud pada zaman Nabi. Dari segi ibadah lah, tuan-tuan, ya. Dari segi ibadah lah, kalau kita buat-buat, sedangkan Nabi SAW tidak buat. Itu hujah-hujah yang ketengahkan oleh mereka, tuan-tuan, ya. Jadi saya tak nak campur hal-hal tersebut, tuan-tuan. Biarlah ahlinya yang berbahas, berbincang, tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa Allah mencipta alam ini. Dia memulakan penciptaan alam ini. Dan antara sifat Allah, antara al-asma'ul husna Allah ya al-badi', tuan-tuan, ya. Jadi mengikut profesor tadi dan juga profesor fizik yang lain mengatakan bahawa hukum fizik membenarkan. Maknanya, maksud membenarkan di sini ialah memang bolehlah sesuatu itu boleh datang daripada sesuatu yang tidak boleh. Nah, sampai di sini, tuan-tuan, sampai persoalan ini, kalangan mereka ini, tuan-tuan, menjadi bingung. Macam dia boleh jadi bingung. So, sesuatu mesti ada sesuatu yang di belakangnya. Seperti contohnya saya sebutkan pada tuan-tuan dan puan dulu, ya. Dua orang saintis etis. Yang pertama nama dia ialah Profesor Dean Kenyon. Seorang lagi ialah Profesor Anthony Flew. Memikirkan bagaimana DNA ialah deoxyribonucleic acid yang ada dalam setiap benda hidup, dalam sel benda hidup, dalam nukleus. Dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA. Jadi sesiapa saja yang belajar ilmu, dia panggil ilmu biochemistry, biokimia, ataupun dia belajar biologi molecular biology, tuan-tuan, dia tahu bahawa untuk menghasilkan DNA ini adalah satu proses yang sangat-sangat kompleks. Dan untuk menghasilkan DNA yang baru, nak kena ada DNA yang lama. Sebab tu ada template dia, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, kan ada vaksin, ya, yang Pfizer punya vaksin kan dia gunakan messenger RNA, kan, mRNA. Messenger RNA itu dia membawa maklumat daripada DNA yang lain, tuan-tuan, untuk menghasilkan DNA yang baru untuk lawan COVID-19. So orang ini, tuan-tuan, daripada orang yang kuat etism dia, yang bukan saja dia percayakan etis tetapi mengajak orang lain untuk jadi etis, akhirnya mengatakan bahawa kalaulah untuk menghasilkan DNA suatu proses yang sangat-sangat kompleks, bagaimana DNA yang pertama dihasilkan? Itu saja menyebabkan dia kata there must be al-alim. Istilah yang digunakan intelligent being. Bagi kita tak ada masalah, tuan, kan? Sebab dalam Asma'ul Husna kan disebut alim. Betul kan? Al-alim. Betul tak, tuan-tuan? Okey, kita tengok teruskan, tuan-tuan. Jadi sesuatu yang muncul daripada sesuatu yang tidak wujud, dibayangkan begitu, tiba-tiba pop, tiba-tiba pop, tiba-tiba pop, tiba-tiba pop. Ini bayangan dia, tuan-tuan. Ya? Ni. Dan apabila sudah terhasil benda ni, tuan-tuan, ya, kita tengok, tuan-tuan, maka pada peringkat yang pertama sekali, tuan-tuan, berlakulah Big Bang. Tuan-tuan tengok. Less than a billionth of a second after the Big Bang, a bubble much smaller than a fraction of an atom forms. This is the universe. It is unimaginably small and unimaginably hot. Within this bubble, the four known forces of nature: gravity, electromagnetism,
plus the strong and the weak nuclear forces, are a combined superforce. Gravity suddenly splits off from the superforce as the universe expands. As the universe expands, it cools, which somehow sets off a burst of energy, fueling the hyperinflation of the universe, suggested by Alan Guth. This inflation locks in the uniformity of the universe pictured by the WMAP satellite. The universe is still less than a second old when the superforce decays into the separate forces of nature. Roughly 3 minutes after the Big Bang, the temperature of the universe has dropped to a mere 1 billion degrees Fahrenheit, cool enough for atomic nuclei to form. The element hydrogen forms. Some hydrogen atoms fuse to create helium, as proposed by Gamow and Alpher. 380,000 years later, and light travels through the darkness. The burst of radiation that Penzias and Wilson found happens now. A billion years after the Big Bang, stars take shape, producing the heavier elements like nitrogen, oxygen, and carbon, as Hoyle predicted. Roughly 9 billion years out, matter and gravity combine to form a perfectly typical star. Pressure creates heat at its core. This heat triggers thermonuclear fusion. A star is born. Stellar outflow clears away residual gases. A circumstellar disk of dust remains that eventually accrete into an entourage of planets and moons. One of these lumps of stardust, after being pummeled for eons by residual solar debris, has temperatures warm enough to allow hydrogen dioxide, water, to build up in the atmosphere. Liquid water gathers on the planet's surface. Underwater, mysterious chemical reactions ultimately form life. 13.7 billion. Okey tuan-tuan, itu khulasah penciptaan alam semesta mengikut kajian yang dibuat oleh saintis tuan-tuan. Saintis ini buat kajian dengan menggunakan antaranya calculation dan juga melihat dengan cerapan tuan-tuan. Jadi alam semesta terbentuk dalam 6 fasa dan tuan-tuan tengok tadi, saksikan dalam video tadi bahawa yang mula-mula sekali dihasilkan ialah proton, kemudian hidrogen. Hidrogen bergabung sama hidrogen menghasilkan helium. Tuan-tuan, asas kepada setiap benda yang ada kat sini ialah hidrogen atau proton, tuan-tuan. Semua. Ya? Jadi asas ialah hidrogen atau proton, tuan-tuan. Kita tengok terusnya. Ya? Jadi proses menghasilkan atom baru itu yang disebut sebagai nukleosintesis, yang berlaku semasa Big Bang dan kemudian semasa wujudnya bintang-bintang. Sebab dalam bintang itu segi, tuan-tuan, berlaku proses nukleosintesis. Maknanya kalau tuan-tuan kita tengok di langit malam, tuan-tuan, kita nampak cahaya daripada bintang-bintang tersebut. Sebenarnya cahaya itu, tuan-tuan, telah ataupun bintang-bintang itu dia sebenarnya sudah 14 bilion tahun yang lalu. Jadi cahaya baru sampai kat kita, tuan-tuan. Dan cahaya itu dihasilkan sebab ada tindak balas yang disebut sebagai nukleosintesis, di mana hidrogen gabung dengan hidrogen menghasilkan helium, helium gabung dengan helium, tuan-tuan, menghasilkan karbon dan sebagainya lah, tuan-tuan, sampai lengkap dia punya elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam alam semesta ini, tuan-tuan. So jadi alam semesta ini tercipta dalam masa 6 ayam atau 6 yaum, yakni semasa penciptaan alam semesta. Ini gambaran pada
penciptaan alam, penciptaan atom-atom tu tuan-tuan. Dia mula-mula sekali atom. Saya nak tunjukkan tuan-tuan. Ini ialah atom hidrogen. Macam ni. Ada satu proton. Kena kita tengok berlaku proses penggabungan atom-atom hidrogen tuan-tuan. Dan kemudian ini proton tuan-tuan. Dia gabung dua jadi hidrogen gas tuan-tuan. Lepas tu kalau yang tuan-tuan tengok yang berwarna P hijau tu proton, 3 proton, 3 neutron, 3 elektron, dia menghasilkan lithium. Dan kemudian 4 proton, 4 neutron, 4 elektron, dia menghasilkan karbon tuan-tuan. Dan seterusnya lah begitu tuan-tuan. Jadi yang dalam ini tuan-tuan cuma ada proton saja tuan-tuan. Dengan yang bahagian dalam ni dia cuma ada proton dengan neutron. Jadi semua atom-atom tu macam tu. Termasuklah atom yang membina kehidupan kita tuan-tuan. Saya tunjukkan ini ialah atom, ini ialah jadual perkalaan. Saya nak tunjuk satu tuan-tuan. Cuba tengok ini tuan-tuan. Ini ialah karbon. Ini karbon. Karbon ni tuan-tuan, tengok dia ada 6 hidrogen atau H atau 6 proton, 6 proton di atasnya. 6 proton. Kita tengok lagi. Saya tunjukkan ni ferro, besi. Besi berapa dia punya proton 26 tuan-tuan. Saya dah tunjukkan dulu dalam surah Al-Hadid disebutkan nilai perkataan hadid itu 26 dan nama Allah diulang sebanyak 26 kali sampai ayat yang menyebut tentang sifat besi. Kita tengok satu lagi tuan-tuan. Ini ialah oksigen yang kita gunakan untuk pernafasan. Tuan-tuan, dia ada 8 proton. Tuan-tuan sebelah kiri ni 8 proton. Kita tengok satu lagi tuan-tuan. Ini apa? Nitrogen. Nitrogen ni tuan-tuan, kalau digabungkan tuan-tuan mau tahu tapi saya ulang balik karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Ini 4 atom. Gabungan daripada 4 ini tuan-tuan, dia menghasilkan protein. 4. Dan semua ini terbentuk semasa pembentukan alam semesta 14 bilion tahun yang lalu. Bukan ada, jadi tak ada elemen-elemen yang baru sekarang ni tuan-tuan. Semuanya datang daripada awal penciptaan alam semesta. Contohnya kita tengok lagi tuan-tuan. Nitrogen dia ada 7 proton. Jadi sekarang kita tengok tuan-tuan. Kita tengok bulan. Bulan ini ada di antara langit dengan bumi. Senang nak katakan tuan-tuan. Apa yang ada dalam bulan tuan-tuan? Dia ada oksigen, ada magnesium, ada aluminium, ada kalsium, ada iron, ada besi, ada silikon. Semua ni terbentuk semasa pembentukan alam semesta. 6 ayam tuan-tuan. Tengok udara yang kita hirup. Tengok udara. Udara apa yang ada dalam udara? Nitrogen. Ada oksigen. Ada karbon dioksida. Ada air. Semua unsur-unsur ni tuan-tuan, dia ada proton dalamnya. Tengok lagi tuan-tuan. Contoh pisang. Pisang. Tengok tuan-tuan, sebelah kiri tu ada K. K itu ialah kalium atau potasium dalam bahasa biasa. Mg, magnesium. Ini semua terbentuk pada permulaan kejadian alam semesta. P, phosphorus, supaya tercipta semasa penciptaan alam semesta. Ca, kalsium, terbentuk semasa penciptaan alam semesta. So 6 fasa. Natrium pun begitu juga. Natrium ni sodium lah tuan-tuan, ada dalam kita punya garam. Dan garam kita tu kan ada natrium klorida atau sodium klorida tuan-tuan. Mn, manganese pun terbentuk semua tuan-tuan. Fe juga, ferro, besi, terbentuk semasa pembentukan alam semesta tuan-tuan. Zn, zinc, serupa.
Siu, kuprum. Kuprum apa? Tembaga. Semuanya tuan-tuan, semua elemen atau unsur-unsur ini tercipta semasa pembentukan alam semesta yang Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam 7 ayat Quran, fi sittati ayyam, yang saintis kata ini adalah 6 fasa atau 6 era terbentuknya alam semesta. Kalau tuan-tuan kata apa di antara bumi dengan langit, kita tengok burung lah. Apa yang ada dalam burung ini? Dalam burung ini tuan-tuan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, dan tuan-tuan ada tulang ni pun ada, semuanya tuan-tuan. Bahan-bahan dia ni, bahan dalam burung tu tuan-tuan, semuanya mengandungi atom-atom, dan atom-atom itu terbentuk semasa pembentukan alam semesta selama 6 hari. Contohnya protein dalam burung tadi tuan-tuan, protein ada hidrogen, ada nitrogen, ada kalsium, ada oksigen. Itu semua terbentuk pada masa yang lalu tuan-tuan. Lysine terdapat dalam burung tu juga tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, dia punya formula ada H hidrogen, O oksigen, N nitrogen tuan-tuan. Semuanya terbentuk pada awal permulaan kejadian alam semesta. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan, maklumat daripada Quran ni perlu digali, dikaji tuan-tuan, barulah kita akan bertambah ilmu kita tuan-tuan. Baik, kita tengok air tuan-tuan. Contohnya air lah, air yang kita minum. Air yang kita minum itu hidrogen dengan oksigen, H2O. Hidrogen terbentuk semasa pembentukan alam semesta. Oksigen terbentuk semasa pembentukan alam semesta. Baik, dan seterusnya lah tuan-tuan ya. Okey. Jadi ada masa lagi je. Kalau ada, saya nak tunjukkan surah Tariq. Berapa minit lagi? Sekitar 5 minit. Dua saya buat promo je lah. Saya buat promo je ya. Okey, saya nak promokan surah Tariq tuan-tuan. Surah Tariq yang mana Allah Ta'ala berfirman, ya tuan-tuan, ini surah Tariq. Ini dia punya ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu thaqib. Ya. Jadi tuan-tuan, kita sering membaca ayat ini atau kita sering mendengar ayat ini dibacakan ketika kita solat, tapi kita tak tahu maknanya tuan-tuan. Dalam tafsir memang ada tuan-tuan, tak ada masalah ya. Tapi tafsir klasikal, kita gunakan ilmu pengetahuan masa kini untuk memahami ayat ini, sebab ayat ini ayat berkaitan dengan al-kaun, alam semesta. Dan alam semesta ini tuan-tuan dikaji oleh saintis tuan-tuan ya. Ini satu alat yang barangkali ya perlu digunakan untuk memahami ayat-ayat yang disebut ayat-ayat kauniyah. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib. 3 ayat ni tuan-tuan, kita dapat memahaminya dengan menggunakan kaedah sains tuan-tuan. Dan Tariq ini tuan-tuan, kalau ya, maksud Tariq ini, Tariq daripada kan Taraqa makna ketuk ya tuan-tuan ya. Taraqa ketuk jam tu ya. Kita tengok maksudnya dulu. Taraqa mengetuk ya. Dia mengetuk dengan tukul, dan secara klasikalnya memang dia maksudnya ketuk tuan-tuan ya. To strike ya, to knock, strike, entam, knock, ketuk. Yang kalau kita tengok kamus klasikal bahasa Arab tuan-tuan ya, makna taraqa ni ialah ya beating or striking ya, in a manner and with anything ya. Ini adalah maksud yang utama, kata maksud kamus ni tuan-tuan. Baik, cuba kita tengok tuan-tuan. Dia ada terjemahan, nanti insya-Allah kita ulang balik. Tuan-tuan cuba dengar.
Sekejap. Ada soal ni sebenarnya. Ini tarakah? Ya, tuan-tuan. Ini mana tarakah? Ya. Baik. So, tuan-tuan, dalam tafsir klasik memang ada tafsiran, tapi kita tak tahu mana satu tarakah. Mana yang bintang tarik ini, tuan-tuan. Tapi saintis dia dapat mengetahui, tuan-tuan. Ya, apabila mereka menemui bahawa di sana ada bintang sebenarnya yang mengeluarkan bunyi ketukan ni, tuan-tuan. Mari kita tengok dulu, tuan-tuan, kita dengar dulu dia punya ketukan bintang ni. Okey, tuan-tuan, kita tengok ni. Okey, kejap. Okey. 15 miles across contains more matter, including gamma rays. As the pulsar rotates to a distant observer, the pulsar appears to blink on and off. Pulsars slow down as they age. Ini bunyi dulu. Saya dah cek bunyi dulu. The normal star has Saya tunjuk bunyi dulu, tuan-tuan. Kita ulang balik nanti. Ya, dia sebut tu knock. Ini ya, powerful pulsar knocks. Ya, ketukan kuat daripada pulsar. Okey, tuan-tuan, kita sambung kemudian. Dan satu lagi, tuan-tuan, an-najmu thaqib. Thaqib ni apa maknanya, tuan-tuan? Thaqib maknanya tembus. Ya? Tembus. Bintang ini, tuan-tuan, yang dipanggil neutron star atau pulsar, sebenarnya menghasilkan sinaran gamma. Radioaktif, sinar elektromagnetik. Gamma ni, tuan-tuan, macam X-ray. X-ray kan dia boleh tembus badan kita kan, dia boleh tengok dinding kan. Sinaran gamma ni ialah sinaran yang paling kuat, dan ini dikeluarkan oleh bintang-bintang yang disebut thaqib tadi. Sebab bisa dia pusing, tuan-tuan, dia keluarkan X-ray, dia keluarkan gamma ray. Ya, semasa dia keluarkan gamma ray itulah ya bunyi dia berkeluar. Tok tok tok. Tapi bukan itu saya bunyi. Dia ada yang macam motorbot mana duduk-duduk gitu, ada, tuan-tuan. Jadi subhanallah, tuan-tuan, kita tengok di sini ya betapa Allah Taala apabila menyebutkan dalam surah Fussilat ayat nombor 13, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Saya terangkan. Tuan-tuan, akan datang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana ya ahli sains dia telah dapat mengesan bahawa kulit manusia boleh dengar. Orang yang pekak telinga, tetapi apabila ada getaran yang terkena pada kulit dia tahu itu bunyi apa. InsyaAllah kita akan jelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.